Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam, bidang adab di bawah tajuk Alam Ceria Hidup Sejahtera. Subtopiknya ialah adab menjaga alam sekitar. Okey, perhatikan pada buku teks murid-murid muka surat 180. Baik. Kita tengok satu suasana Minggu Sayangi Alam Sekitar di salah sebuah sekolah. Kita tengok, perhatikan dialog di antara dua individu. Yang pertama, sebagai Muslim, kita bertanggungjawab memelihara dan memelihara alam sekitar kita. Jawab murid, oleh itu kita perlu sentiasa menjaga kebersihan air, udara dan sumber-sumber alam di persekitaran kita ini. Nilai murni menghargai nikmat alam sekitar. Baik. Apakah pengertian dan maksud alam sekitar? Pengertian, memelihara alam sekitar, menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Itu maksud memelihara alam. Dan yang kedua, memulihara alam sekitar, iaitulah merawat dan memulihkan alam sekitar agar sentiasa baik. Itu perbezaan di antara memelihara dan memulihara. Memelihara ialah kita menjaga, melindungi alam daripada dirosakkan, dan adapun memulihara adalah merawat dan memulihkan alam agar sentiasa dalam keadaan baik. Okay, dalil daripada ayat Al-Quran suratul Qasas ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Maksudnya, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Tengok. Mengapakah pencemaran alam akan memberikan kesan buruk kepada kehidupan? Okey, hukum memelihara dan memelihara alam sekitar adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Bermaksud kalau kita merosakkan alam, kita melakukan pembakaran secara terbuka, kita mungkin kadang-kadang merosakkan tanaman, pokok dan sebagainya tanpa ada sebab-sebab yang tertentu, alasan yang munasabah, maka hukumnya adalah haram. Alam sekitar, keadaan alam sekeliling merangkumi setiap sumber bumi seperti sungai, laut, hutan, udara dan lain-lain. Jangan kita ingat alam sekitar ni hanya pokok-pokok dan tumbuhan sahaja. Ia merangkumi semua sekali. Yang ekosistem yang berada di sekitar kita, termasuk sungai, laut, hutan dan juga udara serta air. Okey. Seterusnya, mari bersama-sama menjaga alam sekitar kita. Kawan-kawan, boleh kongsikan adab memelihara dan memelihara alam sekitar ini, alam sekitar kita? Okey, jawapan dia, untuk memelihara udara, kita hendaklah memperbanyak aktiviti penanaman semula. Tidak melakukan pembakaran terbuka. Itu antara dua cara untuk memelihara udara agar kekal segar, bersih untuk kita hirup. Baik, bagi pemeliharaan air pula dapat dilakukan dengan yang pertama, menggunakan air dengan berjimat cermat untuk mengurangkan kuantiti air yang perlu dirawat. Dan yang kedua, tidak membuang sampah dan sisa buangan di saliran air, longkang, sungai ataupun laut. Ini cara nak menjaga, memelihara air sebagai sumber kehidupan kita
kekal air itu dalam keadaan bersih, suci untuk kita minum, membersihkan diri dan sebagainya. Baik, selain itu kita perlu sentiasa menjaga kebersihan, membuang sampah di tempat yang betul, mempunyai kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar kita. Kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar yang menepati syarak. Dari segi individu, mendapat keberkatan hidup, menikmati suasana kehidupan yang sehat, menyemai rasa syukur dengan nikmat alam sekitar, memupuk perasaan tanggungjawab terhadap kurniaan alam sekitar. Bagi masyarakat pula, dapat terus menikmati sumber alam, menerapkan sikap tolong-menolong dan bekerjasama, hidup selesa dalam persekitaran yang bersih, terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada kekotoran dan pencemaran. Bagi negara pula, menjaga imej Islam dan negara yang mementingkan kebersihan, menjaga keindahan alam semula jadi negara. Baik. Sekiranya alam menjadi tercemar, kotor dan tidak selesa, kita boleh memeliharanya dengan cara kita nak memulihkan kembali alam. Jika mana dia telah tercemar, suasana persekitaran kita kotor, tidak selesa, kita boleh buat dengan cara pertama bergotong royong membersihkan kawasan. Ini biasa kita buat di sekolah ataupun di kawasan rumah bersama dengan komuniti kampung kita. Yang kedua, mengintar semula bahan terpakai untuk mengurangkan penggunaan sumber alam. Barang-barang yang terpakai seperti tin, botol, kertas, kaca dan sebagainya, itu adalah barangan yang boleh di-recycle, dikitar semula. Okay. Dan terakhir, ialah bagaimana kita ingin mencontohi Rasulullah SAW memelihara alam sekitar. Rasulullah sentiasa bersyukur. Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat alam yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sentiasa menjaga kebersihan. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebut bahawa kebersihan itu sebahagian daripada iman. Yang ketiga, tidak merosakkan alam tanpa tujuan. Ketika mengutuskan tentera, Rasulullah SAW melarang mereka daripada merosakkan pokok buah-buahan dan haiwan ternakan pihak musuh. Dan yang keempat, Rasulullah SAW memelihara dan memulihara sumber alam. Rasulullah SAW memberitahu bahawa antara perkara yang dilaknati Allah Subhanahu wa taala termasuklah membuang air besar di tempat sumber air, di tempat laluan awam dan tempat berteduh. Sedikit info, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumber alam untuk kemudahan kita. Jadi, kita bertanggungjawab untuk memeliharanya. Sama-sama kita pelihara alam sekitar kita dan sama-sama kita juga pelihara alam sekitar kita, insya-Allah, demi kehidupan kita yang lebih baik dan demi mengikut dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu untuk pelajaran pada hari ini. Jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.